Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita sama-sama ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini Ustaz akan menjelaskan kepada anda semua secara ringkas berkaitan dengan bab yang ketujuh di dalam Tauhid Darjah 4, iaitu kita dah masuk pada bab yang baru, iaitu sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda semua boleh tengok pada muka surat 47 dan muka surat 48 di dalam kitab Tauhid Darjah 4. Sebelum ini kita dah belajar pada waktu yang lalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala bersifat wajib, iaitu kita dah belajar sifat-sifat kaunuhu dia, iaitu kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basira dan mutakalliman. Dan seterusnya kita dah habiskan pembelajaran kita berkaitan dengan bab yang ke-6, ta'rif sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan juga faham segala yang Ustaz ajarkan kepada anda semua berkaitan dengan bab yang ke-6, iaitu ta'rif sifat-sifat wajib bagi Allah. Sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh tengok pada sama ada yang pertama, rujuk kitab Tauhid Darjah 4 pada muka surat 44 sehingga muka surat 46, yang di mana Ustaz dah ajarkan berkaitan yang di atas ini, ataupun boleh tengok link video nota yang Ustaz telah uploadkan di dalam YouTube. Linknya boleh tengok dekat bawah, sama ada berkaitan dengan perkara-perkara yang kita belajar dulu dan juga segala apa yang Ustaz ajarkan kepada anda semua berkaitan dengan bab 6 Tauhid Darjah 4. Baiklah, pada hari ini Ustaz akan menjelaskan kepada anda semua secara ringkas satu persatu berkaitan sifat-sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai orang yang mukallaf, maksudnya orang yang kita dah kenal Allah Subhanahu Taala dan sebagainya, kita kena wajib mengenal dan juga mempercayai dan yakin bahawa ada 20 sifat yang mustahil Allah Subhanahu Taala ada pada dia. Sama ada dari segi zat dia ataupun dari segi sifatnya, 20 sifat mustahil inilah kita kena kenal. Kenapa? Kalau sekiranya kita tak kenal 20 sifat mustahil ini, kita tidak akan tahulah, kita tidak akan tahu Allah SWT mustahil mempunyai sifat-sifat tersebut. Jadi dekat bawah ini, pada kotak ini sejumlah berjumlah 20 sifat mustahil yang anda semua kena tahu, iaitu bermula daripada Adam, hudus, fana, mumathalatul lil hawadis, qiyamuhu bi ghairi, ta'addud, ajzun, karaha, jahlun, mautun, summun, umyun, bukmun, kaunuhu ajizan, karihan, jahilan, mayyitan, asam, a'ma dan juga abkam. Jadi bermula pada hari ini Ustaz akan mengajarkan kepada anda semua satu persatu secara ringkas berkaitan setiap sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ustaz mengajarkan kepada anda semua secara ringkas 5 daripada dia, iaitu kita bermula daripada Al-Adam ataupun Adam. Adam ini adalah lawan kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, iaitu ada. Jadi Adam ini bermaksud mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat tiada. Kerana apa? Kenapa mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat tiada? Kalau Allah Subhanahu wa taala tiada, maka siapa yang dapat menciptakan kita manusia? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit, syurga, neraka dan juga sebagainya? Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat tiada. Jadi kita kena tetap pada dan yakin pada hati kita dan pada kepercayaan kita bahawa Allah SWT akan sentiasa wujud, iaitu sentiasa ada di sekeliling kita. Yang kedua adalah al-hudus ataupun hudus. Jadi hudus ini adalah lawan kepada Allah SWT bersifat qidam, iaitu sedia. Jadi hudus ini bermaksud mustahil Allah SWT bersifat baharu. Jadi bila kita cerita berkaitan Allah SWT mustahil bersifat baharu, ini maksudnya Allah SWT diciptakan
dengan makhluk entiti yang lain. Jadi mustahil Allah SWT bersifat seperti itu, kerana banyak dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis yang mengatakan bahawa Allah SWT bersifat sedia. Maksudnya sejak azali lagi Allah SWT telah ada dekat situ. Dia tiada kelahiran dan tiada ada kematian. Maknanya Allah SWT yang kita kena percaya bahawa Allah SWT memang sedia ada, bukan bersifat baharu. Sifat mustahil yang ketiga adalah al-fana, iaitu lawan kepada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat baqa, iaitu kekal. Jadi maksud fana ini, bila baqa ini kekal, fana ini bermaksud binasa. Mustahil Allah Subhanahu wa taala boleh binasa. Kerana kita sedia maklum Allah Subhanahu wa taala akan kekal selama-lamanya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala bersifat binasa, maka segala isi di alam semesta ini akan hancur bersama dia. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat binasa. Sifat mustahil yang keempat adalah mumasalatu lil hawadisi. Di mana lawannya adalah kepada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi maksud mumasalatu lil hawadisi ini adalah Allah mustahil Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan makhluk lain. Sekiranya Allah SWT bersama dengan makhluk lain, maknanya Allah SWT ada kelemahannya lah, sama seperti dengan kita manusia. Sebagai contoh, kita manusia terbatas dengan pemikiran. Sekiranya kita percaya pada bahawa Allah SWT bersifat bersama dengan makhluk lain, maknanya Allah SWT ada batas dia dalam memikirkan sesuatu perkara. Sedangkan Allah SWT menciptakan makhluk dan menunjukkan bahawa Allah SWT berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk lain dia tak boleh menciptakan apa yang Allah SWT menciptakan. Jadi mustahil Allah SWT boleh bersamaan dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang kelima, pembelajaran yang akhir pada hari ini adalah qiyamuhu bi ghairihi, ataupun dengan nama lain al-ihtiyaju ilal ghairi. Maksudnya adalah lawan kepada qiyamuhu binafsihi, yang dimana Allah SWT bersifat berdiri dengan sendirinya. Jadi qiyamuhu bi ghairihi ini adalah bermaksud mustahil Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada yang lain. Jadi sekiranya kita percaya Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada yang lain, maknanya dia sama seperti kita lah, yang di mana kita manusia ni sentiasa berdamping kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk memohon pertolongan, sama ada memohon keampunan dosa, memohon rezeki, ataupun apa-apa sahaja yang kita hajat, hendak mendapat sesuatu, kita berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada yang lain, maksudnya ia menunjukkan kita percaya Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Dan kita sedia maklum Allah Subhanahu wa taala bersifat Tuhan yang maha kuasa, maha kuat dan maha segala-galanya lah. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuan kepada sesiapa pun, sebab Allah Subhanahu wa taala telah sedia ada berkuasa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Cuma kita ini sebagai manusia, kita telah ditakdirkan memerlukan bantuan sama ada kepada orang daripada orang lain ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini, yang di mana Ustaz menjelaskan kepada anda secara ringkas 5 daripada sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena percaya dengan yakin bahawa mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelima-lima sifat tersebut. Jadi Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan juga dapat faham apa yang Ustaz sampaikan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.